Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau di dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Kita berada pada perihal menjaga tata tertib kenabian, muka surat 87. Jaga adab ini ketika hendak tidur. Kemudian jika anda ingin tidur, berbaringlah di atas lambungan kananmu dengan berhadapan kiblat. Jangan lupa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosamu dan niatlah di dalam hatimu untuk bangun malam, iaitu salatul lail, dan bacalah doa ini: Bismikallahumma rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh faghfir li dhanbi Allahumma qini azabaka yawma tajma'u ibadak. 3 kali. Dengan menyebut namamu, ya Allah, ya Tuhanku, aku kini mahu letakkan lambunganku ini, dan dengan namamu pula lah aku akan mengangkatnya nanti. Maka ampunilah dosaku kini, ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah aku pada hari engkau mengumpulkan semua hamba-hambamu. Bacalah doa ini sebanyak 3 kali. Kemudian bacalah pula doa yang berikut sebanyak 3 kali juga, iaitu Astaghfirullahalazim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang tiada Tuhan melainkan Dia, yang hidup berdiri dengan sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Sebanyak 3 kali. Kemudian bacalah pula Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Bagi tidur itu ada pula zikir-zikirnya yang lain dari yang tersebut di atas tadi. Kalau boleh jangan sampai anda melalaikannya. Ingat pula, jangan tidur kecuali dalam keadaan bersuci, agar anda dibawa oleh tidur itu sedang anda di atas zikir Allah tadi. Jangan membiasakan diri tidur di atas tilam yang lembut. Kelak dia akan menarikmu tenggelam dalam ketiduran sehingga menyebabkan anda meninggalkan bangun malam. Kelak akan beratlah kesedihanmu dan penyesalanmu pada hari anda melihat apa yang disediakan Allah Subhanahu wa taala dari balasan buat orang-orang yang bangun malam itu. Nabi SAW pernah bersabda, yuhsyarun nasu fi sa'idin wahid fayunadi munadin aina alladhina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i fayaqumuna wa hum qalilun fayadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Akan dibangkitkan manusia pada satu tanah lapang. Lalu kedengaran suara yang memanggil, di mana orang-orang yang bangun, iaitu mengganjal lambungannya dari tempat tidur kerana salatul lail, dan mereka lalu berdiri sedang bilangan mereka amat sedikit sekali, lalu mereka disuruh masuk syurga tanpa hisab. Berkata Nabi SAW menceritakan ibu Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam mengingatkan puteranya Sulaiman di masa kecil. Katanya, wahai anakku, jangan banyak tidur di waktu malam, kerana siapa yang banyak tidur di waktu malam akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai seorang yang fakir, iaitu tiada punya amalan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam bab ini mengingatkan kita tentang adab-adab tidur, yang mana tidur ini merupakan salah satu daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda keagungan
dan ianya merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Walaupun pada hakikatnya tidur itu merupakan satu keadaan yang mana manusia tidak bergerak, tidak dapat merasa apa-apa yang berlaku di sekelilingnya, tidak memberi faedah kepada manusia itu, melainkan untuk merehatkan tubuh badan dan yakni charge daripada energi dia sewaktu tidur. Akan tetapi pada hakikatnya ia merupakan salah satu daripada tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang menggunakan akal fikiran untuk berfikir. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlih. Dan antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah tidur kamu pada waktu malam dan waktu siang. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan tidur itu sebagai satu kerehatan buat kamu, dan kami jadikan waktu malam itu untuk menyelubungi kamu, iaitu sewaktu kamu tidur. La ilaha illallah. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tidur ini dalam beberapa ayat. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keagungannya di dalam satu ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, iaitu ayat kursi, yang mana Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum, iaitu antara sifat Allah Subhanahu wa taala maha berdiri, maha esa, maha sempurna, iaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai kekurangan. Dan antara kekurangan itu, antara yang digolongkan sebagai kekurangan adalah sifat mengantuk dan sifat tidur. Maka Allah Subhanahu wa taala yang bersifat maha hidup dan menghidupkan, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kematian. Kita kalau tak tidur, kita penat, mengantuk, tak mampu untuk nak memberikan tumpuan. Fikiran kita tak boleh nak memberi tumpuan, memberi fokus. Tubuh badan kita juga terkadang tak mampu untuk bergerak kerana tak cukup tidur. La ilaha illallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tak pernah mengantuk, apatah lagi tidur. Adapun tidur ini dijadikan sebagai satu tanda keagungan Allah dan merupakan salah satu tanda kelemahan manusia, yang mana dengan kita tidur itu mengingatkan kita tentang kelemahan kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang sama, Allah Subhanahu wa taala jadikan tidur kita ini bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini bila kita tidur, kita niat dengan tidur itu kita dapat mengembalikan tenaga kita, boleh charge balik energi kita untuk kita meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keesokan hari. Maka tidur itu dianggap sebagai ibadah. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidur mereka itu dikira sebagai kelalaian. Ataupun orang-orang yang tidak meniatkan dengan tidur tersebut daripada orang-orang beriman, maka merupakan satu kerugian buat orang-orang yang beriman ataupun orang-orang Islam yang tidur tanpa niat yang baik sewaktu tidur. Dan kalau kita tidur untuk mengikut daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbaring dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berganjar, yang ini bertambah kita punya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana kita tidur itu kerana ingin mentaati perintah Allah, mengikuti dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan antara adab tidur ini adalah baring di sebelah kanan badan kita. Kenapa kita baring di sebelah kanan? Sebab apa? Sebab ianya mendatangkan kesihatan. Adakah kerana itu kita baring sebelah kanan? Tak. Kita baring sebelah kanan sebab ingin mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana itu yang paling utama. Walaupun memang ada yang disebutkan bahawa orang yang baring sebelah kanan ni lebih baik daripada segi kesihatan. La ilaha illallah. Dan tujuan kedua kenapa kita berbaring di bahagian kanan adalah kerana satu hari nanti bila kita meninggal dunia, kita akan dibaringkan seperti itu di dalam liang lahat. Maka apabila kita
mengikuti daripada sunnah Rasulullah SAW dan memikirkan akan keadaan kita, iaitu kita akan menuju ke alam kubur. Jadi kita tidur itu dalam keadaan kita sedar, iaitu kita ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lalai dengan perkara-perkara dunia. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam setiap apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah satu kebaikan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah buat kamu itu adalah satu tauladan yang sempurna dan baik. La ilaha illallah. Jadi apabila kita baring sahaja ataupun apabila kita tidur, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan cabut yakni kesedaran daripada kita. Ini kita tak sedar apa yang berlaku di sekeliling kita. Kita tak tahu apa yang berlaku sepanjang malam. Subhanallah. Ataupun sepanjang kita tidur itu kita tak tahu apa yang berlaku, akan tetapi merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pelihara kita di dalam tidur. Daripada saat kita tidur sampai kita terjaga, yakni kita dijaga. La ilaha illallah. Saat kita tidur di waktu malam, seluruh ahli keluarga juga tidur di waktu malam, Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita. Allah Subhanahu Wa Taala pelihara. Dihantarkan para malaikat untuk menjaga daripada tubuh badan kita sewaktu kita tidur. Allahu Akbar. Ini ditarik daripada pendengaran kita, ditarik daripada penglihatan kita dan sebagainya. Kemudian disebutkan antara adab-adab sebelum tidur adalah kita bertaubah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beristighfar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ataupun bersabda kepada as-sahabah, ayajizu ahadukum an yakuna mithla Abi Dhamdam, adakah kamu tidak mampu untuk menjadi seperti Abi Dhamdam? Maka as-sahabah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Abu Dhamdam? Maka Rasulullah mengatakan bahawa setiap hari sebelum dia tidur, dia akan memaafkan kepada semua orang. Kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun atas segala apa yang kita lakukan sepanjang hari, dan kita juga memaafkan kepada setiap orang yang melakukan kesalahan kepada kita. La ilaha illallah. Maka kita tidur dalam keadaan bersih. Diri kita ni bersih daripada dosa, dan juga kita bersihkan diri orang lain yang mana mungkin telah melakukan dosa terhadap diri kita. Naam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Subhanahu Wa Taala yang mematikan nyawa itu apabila sudah tiba ajalnya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah Subhanahu Wa Taala mematikan juga manusia sewaktu mereka tidur. Itu seakan-akan diambil nyawa mereka itu sewaktu mereka tidur. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Adapun mereka-mereka yang sewaktu tidur itu ditetapkan ajal mereka berakhir sewaktu tidur, maka nyawanya akan dikekalkan, iaitu tidak dikembalikan kepada tubuh badan. Adapun mereka-mereka yang masih ada umur, masih ada ajal, maka dikembalikan ruh itu kepada badan. La ilaha illallah. Jadi sebelum kita tidur, bagus kita memaafkan orang lain, dan juga kita mohon maaf daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan harapan kalau apa-apa berlaku sewaktu tidur, kita sudah berada dalam keadaan bersih, berada dalam keadaan suci, dah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memaafkan orang lain, dengan harapan dengan kita memaafkan orang lain pun maafkan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga memaafkan kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, tidakkah kamu suka kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kamu? Yakni dengan kita mengampunkan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lain akan menjadi sebab kita mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lebih banyak kita mengampunkan orang lain, ini akan menjadi sebab kita mendapat pengampunan daripada Allah, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala akan mungkin membuka hati kepada orang-orang yang mungkin kita terbuat salah kepada dia, untuk dia mengampunkan kita juga. La ilaha illallah. Disebutkan bahawa an-naum akhul maut, tidur itu adalah merupakan saudara kepada kematian. Sama, dicabut daripada roh, akan tetapi bagi orang yang masih panjang umurnya dikembalikan balik. Naam. Kemudian disebutkan di sini kita tidur dalam keadaan berwuduk, dalam bersuci, iaitu kita suci tubuh badan kita daripada hadas dengan kita berwuduk.
Ini kita selamatkan diri kita, keluarkan diri kita daripada hadas. Tadi disebutkan dulu kebersihan dalaman. Dibersihkan hati kita ini daripada kotoran dosa dengan bertaubat dan istighfar. Dan kalau kita mampu untuk solat taubah sebelum tidur setiap malam, ahsan, itu merupakan perkara yang lebih baik. Ataupun kalau kita tak mampu nak sembahyang sunat taubat sebelum tidur, selepas solat sunat isyak tu, kita sunat ba'diyah isyak, kita niatkan dengan taubat sekali. Kita gabungkan sembahyang sunat ba'diyah isyak dengan niat solat taubat sekali. Supaya apa? Supaya kita tidur dalam keadaan bersih. Naam. Dan tidur dalam keadaan berwuduk ini menjadi asbab agar supaya kita tidak diganggu oleh syaitan dan tidak juga diganggu oleh mimpi-mimpi yang tidak baik. Naam. Kemudian kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur, sehingga perkara yang terakhir kita ingat sebelum tidur adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu juga merupakan pendinding daripada syaitan. Bila kita zikir, ingat Allah, syaitan akan tidak mampu mendekati kita. Tapi kalau kita lalai, maka syaitan akan mendekati kita. Naam. Jangan membiasakan dirimu tidur di atas tilam yang lembut. Kelak dia akan menarikmu tenggelam dalam ketiduran sehingga menyebabkan anda meninggalkan bangun malam. Naam. Tidur atas tilam yang tidak empuk. Subhanallah. Sebahagian di rumah, orang-orang saleh, kalau kita pergi, kita tengok tempat tidur mereka, tempat tidur mereka dekat ruang tamu hanya beralaskan yakni lemek saja, tidur atas lemek, bukan tilam. Allahu Akbar. Kita punya tilam sekarang ni, subhanallah, ada yang tebal ni, ada yang 2 kali tebal. Nah, macam-macam saiz dan macam-macam jenis. Ada springnya yang subhanallah. Nah, semuanya untuk apa? Berbagai jenis ketebalan dan berbagai jenis material untuk bagikan keamanan dan supaya kita tidur lebih lena. Dan bila kita tidur lena, maka kita akan terlepas daripada fadilat bangun malam qiyamul lail. Jadi untuk mengelakkan daripada tertidur lama, maka kita sacrifice, yakni apa yang dah ada tak perlu ditukar. Apa yang dah ada tu kita pakai, tapi tak perlu nak menyibukkan diri untuk nak berusaha, lepas ni aku nak tukar yang lebih baik, lepas ni aku nak tukar. Setiap beberapa tahun kita nak tukar dengan yang lebih baik, sedangkan keistiqamahan kita dalam bangun tahajud tu tidak bertambah, ataupun waktu kita bangun malam itu tidak bertambah. Disebutkan bahawa sebahagian daripada orang-orang salih ini, sewaktu mereka belajar ilmu agama, bila mereka pergi masuk madrasah dengan bawa sleeping bag. Jadi bila diorang sampai madrasah, sleeping bag tu tak dibuka sehingga diorang habis belajar. Katalah diorang belajar mungkin 2 tahun, 4 tahun, maka sepanjang mereka belajar dekat madrasah, sleeping bag tu tak dibuka. Pergi dalam keadaan yang sama, balik dalam keadaan yang sama. Nak menunjukkan apa? Tak pernah tidur dalam keadaan selesa. Tidur hanya bila perlu, tidur hanya bila dah darurah, tertidur, terlena, baru tidur. Tapi nak duduk, yakni nak setkan waktu, pukul 10 kena tidur, pukul 6 kena bangun, lepas tu waktu rehat dan sebagainya, tak ada. Mereka tidur bila perlu sahaja. Disebutkan bahawa salah seorang daripada orang alim juga, mungkin sebahagian kita kenal, Habib Salim bin Abdullah bin Umar Ash-Shatiri, beliau bila belajar, bila mengantuk, beliau akan, cara nak lawan daripada mengantuk itu adalah dengan berdiri sewaktu belajar. Berdiri sewaktu belajar. Korbankan kita punya tidur, korbankan kita punya kesenangan, keinginan dalam melakukan perkara-perkara yang kurang bermanfaat agar supaya kita mendapat ilmu. Ini yang diajarkan oleh orang-orang salih ataupun orang-orang alim, sanggup berkorban daripada melakukan apa yang mereka kehendaki untuk mendapatkan ilmu agama. Disebutkan dalam pepatah Arab, al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullak. Ilmu itu tidak akan memberikan sebahagian daripadanya sehingga kamu memberikan keseluruhan daripada diri kamu ataupun keseluruhan daripada kamu. Kita kena tunjukkan semangat kita kepada ilmu dengan memberikan masa, dengan memberikan tenaga, dengan memberikan
segala apa yang kita miliki untuk ilmu, barulah ilmu itu akan diberikan kepada kita. Disebutkan dalam riwayat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tilam yang nipis. Jadi satu hari Sayyidatina Aisyah tengok kesian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur atas tilam yang nipis, maka ditukar dengan tilam yang lebih tebal ataupun alas yang lebih tebal. Maka bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok tilam ataupun cadarnya ditukar, maka ditanya, "Wahai Aisyah, mana pergi alas tidur aku yang lama?" Maka Sayyidatina Aisyah dikatakan, "Ya Rasulullah, aku simpan." Maka Rasulullah mengatakan, "Kembalikan, iaitu letak balik yang lama itu, sebab aku risau dengan alas yang baru ini akan menyebabkan aku tidur dengan selesa sehingga kurang bangun malam." Sedangkan Nabi SAW itu apabila tidur, hanya matanya yang tidur, akan tetapi hatinya berjaga. Yanamu ainai wala yanamu qalbah. Matanya tidur, akan tetapi hatinya tetap berjaga, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ingin mengajarkan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila tidur di waktu malam tu tak perlu nak terlampau selesa, tak perlu nak terlampau lena. Hatta kalau kita set alarm clock hari-hari, mungkin pukul 5 pagi, mungkin pukul 5 suku dan sebagainya, mungkin kita tak boleh nak bangun, tapi setiap kali kita bangun, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaiknya kalau kita dapat bangun, berwuduk, sembahyang 2 rakaat, beristighfar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa di waktu malam sewaktu orang tengah tidur itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Disebutkan di sini bahawa orang yang tidak bangun malam akan menyesal pada hari kiamat, seperti mana yang diajarkan oleh ibu Nabi Sulaiman. Ibu kepada Nabi mengingatkan anak mereka, yang ini perkara yang terbaik itu adalah untuk bangun malam. Maka untuk kita nak jadi seperti orang-orang baik, seperti para Nabi ini, kita cuba belajar, dan kita cuba latih diri kita dan latih anak-anak kita agar supaya mereka mampu untuk berjaga malam, ataupun bangun qiyamul lail, bangun sedikit awal sebelum subuh dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahawa orang-orang salih di zaman dahulu, mereka biasakan anak mereka bangun di waktu malam untuk bermain, bukan untuk beribadah, akan tetapi untuk main, agar supaya waktu malam tu mereka biasa berjaga. Sebab kalau kejut untuk mungkin sembahyang, baca Quran, dia orang akan tidur, tapi dibiasakan untuk mereka bermain pada waktu akhir malam sebelum subuh itu, supaya dah biasa terjaga di waktu itu. Allahu Akbar. Naam. Kemudian disebutkan di sini, berkata Imam Ghazali rahimahullah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan manfaatkan kita dengan beliau, amin. Ketahuilah bahawa malam dan siang itu semuanya 24 jam sahaja. Maka jangan sampai tidurmu pada sehari semalam lebih dari 8 jam. Memadailah jika anda hidup di dunia ini selama 60 tahun, maka anda menghilangkan waktumu dalam tidur sebanyak 20 tahun, iaitu 1/3 umurmu. Bila sukar di setengah-setengah tempat tidur, untuk mengumpulkan di antara mengiring ke kanan dengan menghadapi kiblat, maka bolehlah anda tidur mengiring ke kanan sahaja. Dan berusahalah jangan sampai anda membelakangi kiblat. Tetapi jika anda berbaring dengan maksud beristirahat sahaja, bukan tidur, maka bolehlah anda berbaring mengiring ke kiri. Jika boleh tidur waktu qailulah, waktu di antara zuhur dan asar, sebentar sahaja untuk membantu bangun malam nanti, maka hendaklah anda membuatnya. Jangan tidur selepas subuh dan asar. Tetapi awas jangan sampai anda tidur lagi selepas salat subuh, kerana yang demikian itu akan menahan rezeki. Dan juga selepas salat asar, kerana yang demikian itu akan mewarisi penyakit gila. Begitu juga sebelum waktu salat isyak, kelak dia akan menahan matamu dari tidur di malam harinya. Jika anda bermimpi melihat sesuatu yang menggembirakan kamu, hendaklah anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan takwilkanlah mimpi itu dengan sesuatu yang baik dan munasabah, mudah-mudahan dia akan berlaku. Tetapi jika anda melihat sesuatu yang buruk,
maka segera berta'awudz, berlindung diri dengan Allah Subhanahu wa taala dari keburukan itu, lalu menghembus ke kirimu sebanyak 3 kali, kemudian beralihlah ke lambunganmu yang lain. Ini beralih tempat tidur. Dan jangan ceritakan mimpi itu kepada sesiapa pun. Mudah-mudahan dia tiada membahayakan kamu. Jika ada orang menceritakan tentang mimpinya kepadamu, maka janganlah anda segera mentakwilkan mimpinya itu sebelum dia meminta pentakwilannya daripadamu, atau anda meminta keizinannya terlebih dahulu. Nah, dekat sini Imam Ghazali mengingatkan kita bahawa kalau umur kita, iaitu umur kita, Nabi SAW sebutkan a'mar ummati baina 60 wa 70, umur umat aku ini di antara 60 hingga 70 tahun. Dan kalau umur kita 60 tahun, kita tidur 8 jam satu hari, maka kita telah seakan-akan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tak menggunakan waktu itu 20 tahun untuk beribadah. Banyak waktu. Dalam 20 tahun tu berapa banyak khataman Al-Quran, berapa banyak salat, berapa banyak zikir yang boleh dilakukan kalau kita beribadah pada waktu tersebut. Maka kita patut berusaha untuk sedikit demi sedikit mengurangkan waktu tidur kita. Makin kita berusaha, kita kurangkan waktu tidur itu untuk diberikan waktu di malam hari itu untuk beribadah dan berkhalwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian Imam Haddad mengatakan bahawa kalau kita tak mampu, katalah bilik kita tu tak membolehkan kita untuk mengiring sebelah kanan dan menghadap kiblat, maka memadai dengan kita mengiring sebelah kanan sahaja dan tak perlu menghadap kiblat. Akan tetapi jangan sampai membelakangi daripada kiblat. Tapi kalau kita hanya baring untuk berehat, istirahat, maka tak mengapa untuk baring sebelah kiri. Dan kalau boleh, kita cuba tidur waktu qailulah, iaitu waktu tidur itu waktu malam dan waktu siang, yang kita sebutkan tadi, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah tidur kamu itu di waktu malam dan siang. Maka tidur waktu siang ini dipanggil qailulah, untuk membantu kita bangun di waktu malam, untuk bangun tahajud. Maksudnya orang yang bangun tahajud, dia berehat sebentar di siang hari itu. Sebab apa? Sebab dia dah bangun awal pagi. Tapi jangan pula kita tidur tengah hari tapi kita tak bangun malam. Disebutkan orang yang bangun tidur tengah hari tapi tak bangun malam adalah seperti orang yang bangun sahur tapi tidak berpuasa. Dia dah makan sedap-sedap sahur tapi lepas tu dia tak puasa. Sama orang tidur tengah hari. Jadi kalau kita rasa kita tak mampu nak bangun malam, maka baik kita isikan waktu yang kita plan untuk tidur qailulah tengah hari itu untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Maka kita tak rugi. Seakan-akan di kacamata orang salih ni, tidur tanpa ada keperluan itu adalah satu kerugian. Kerana setiap nafas kita tu adalah modal kita untuk berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap nafas itu boleh kita beristighfar, kita boleh bertaubat, kita boleh berzikir kepada Allah, kita boleh berfikir, tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keagungan Allah dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita tidur tu seakan-akan ianya merupakan satu kerugian. Tapi tidur ini lebih baik bagi orang-orang yang tak biasa melakukan ketaatan ataupun biasa melakukan kemaksiatan. Tidur untuk mereka tu lebih selamat daripada mereka berjaga. Sebab kalau mereka bangun, dia akan menyusahkan orang lain ataupun menzalimi diri sendiri dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mereka tidur lebih baik. Tapi untuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelakkan diri daripada dosa dan sebagainya, dan mengetahui perkara-perkara yang boleh dilakukan pada waktu masa lapang, maka lebih baik untuk orang ni dia berjaga daripada dia tidur. Allahu Akbar. Naam. Kemudian Imam Haddad mengingatkan kita jangan tidur selepas subuh dan selepas asar. Ini merupakan waktu-waktu makruh untuk tidur. Disebutkan bahawa tidur selepas subuh ini mengurangkan rezeki zahir. Adapun tidur selepas asar mengurangkan rezeki batin.
Apa itu rezeki zahir? Rezeki zahir tu makanan, pakaian, duit, tempat tinggal, kereta. Itu semua dianggap sebagai rezeki-rezeki yang zahir. Jadi tidur selepas subuh mengurangkan rezeki zahir. Adapun tidur selepas asar mengurangkan rezeki batin. Apa itu rezeki batin? Rezeki batin ini perkara-perkara yang terkait dengan agama, kekuatan iman, diberikan sifat-sifat yang baik, baik sangka, ikhlas, tawaduk dan sebagainya. Maka sifat-sifat yang baik ini dikira sebagai rezeki. Dapat menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat membaca Al-Quran dan cuba untuk memahami dan mengamalkan daripada bacaan Al-Quran tersebut, itu merupakan rezeki batin. Ditambahkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, itu merupakan rezeki yang batin. Jadi tidur selepas asar mengurangkan daripada rezeki yang batin, dan disebabkan itu orang-orang saleh menjadikan satu kebiasaan mereka selepas asar ni dibacakan kitab-kitab, dijadikan waktu untuk membaca kitab. Secara khusus kalau kita pergi ke Kota Tarim, Hadramaut, maka selepas asar itu merupakan waktu untuk kita baca kitab bersama guru, supaya kita mendapat ilmu yang mana ilmu itu merupakan rezeki maknawi. Disebutkan dalam riwayat, Rasulullah SAW mengejut Sayyidatina Aisyah ataupun mengatakan kepada Sayyidatina Aisyah, wahai Sayyidatina Aisyah, yakni bangunlah kamu selepas subuh. Ini jangan kamu tidur selepas subuh, kerana bahkan saksikanlah malaikat-malaikat Ar-Rahman itu memberikan rezeki kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Iaitu selepas subuh itu waktu malaikat-malaikat memberikan rezeki kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berjaga, sehingga dikatakan mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala daripada lepas subuh sehingga isyraq akan mendatangkan keberkatan rezeki kepada dirinya lebih daripada orang yang pusing satu dunia untuk mencari rezeki selepas subuh. Maksudnya kita duduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, tidak tidur pada waktu itu mendatangkan rezeki-rezeki yang zahir kepada seseorang. Ini sama ada dengan berzikir, sama ada dengan membaca Al-Quran, sama ada dengan membaca doa-doa, sama ada dengan berfikir, tafakur tentang keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan disebutkan di sini, tidur selepas asar akan mewarisi dari penyakit gila. Dan gila ni macam-macam. Gila bukan hanya hilang akal, akan tetapi berfikiran songsang ataupun tidak berfikiran lurus juga dianggap sebagai satu kegilaan. Disebutkan dalam riwayat bahawa ada satu orang ni, dia tak percaya bahawa tidur selepas asar ni akan mewarisi kegilaan. Dia dengar daripada cikgu dia cakap tidur lepas asar ni mendatangkan kegilaan, jadi dia tak percaya. Jadi dia pun tidur setiap hari lepas asar dia tidur selama 40 hari. Jadi setiap hari dia tidur lepas asar, bangun waktu malam dan sebagainya, ataupun sebelum maghrib, dia tengok dia okey, tidur selama 40 hari. Hari ke-40 bila dia tidur lepas asar dan bangun, jadi dia pun nak pergi rumah guru dia. Sampai ke rumah guru dia pukul 12.30 malam. Dia pun ketuk pintu guru dia. Dia cakap, "Ya Syekh, aku dah tidur selama 40 hari selepas asar. Ini Alhamdulillah aku tak gila. Jadi aku datang ni untuk nak bagi tahu perkara tersebut." Maka gurunya kata, "Kamu datang di waktu malam ni, pukul 12.30 malam, itu tanda kegilaan kamu. Tak ada orang datang nak bagi tahu tentang perkara yang tak penting ini pada waktu sebegini." La ilaha illallah. Nak menunjukkan bahawa ini perlu untuk kita menjaga daripada adab-adab apa yang telah disebutkan. Maka moga-moga Allah Subhanahu wa taala pelihara daripada akal fikiran kita, yang mana ianya merupakan satu pemberian yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon agar supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita juga pemikiran yang lurus. Terkadang orang berfikir tapi pemikirannya songsang, dan walaupun kadang pikirannya songsang, dia ingat dia yang betul, orang lain salah. Waliyadzubillah, seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Orang-orang kafir ini, orang-orang yang mendustakan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka bila lihat orang beriman, mereka yang katakan kepada orang yang beriman itu dallun,
Orang beriman itu yang sesat, yang salah. Seperti mana yang dikatakan waliyadzubillah kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dikatakan kepada Rasulullah waliyadzubillah majnun, dikatakan sahir, tukang sihir, dikatakan berbagai jenis perkataan yang tidak selayaknya dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah itu sebaik-baik manusia, sesempurna makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada akal yang lebih sempurna daripada akalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang-orang kafir ini ataupun orang-orang yang berfikiran songsang, orang yang baik itu dikatakan yang tak baik. Dan ini yang telah berlaku di zaman sekarang. Ini yang telah berlaku di zaman sekarang. Sehingga terkadang anak-anak muda itu menganggap perkara yang buruk itu sebagai baik, perkara yang baik itu sebagai buruk. Tanda kegilaan. Allahu Akbar. Naam. Maka adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini perlu untuk kita beri perhatian. Jangan ambil remeh. Dalam riwayat mengatakan bahawa man tahawana bil adab uqiba bi hirmani sunan. Barang siapa yang mengabaikan adab-adab, maka dia akan dijauhkan, tidak diberi taufik untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan barang siapa yang tidak mengambil indah, mengabaikan daripada sunnah-sunnah Rasulullah, maka dia akan dihukum dengan tidak melakukan perkara-perkara yang fardu. Kalau kita tak mampu nak buat, tak apa, tapi jangan kita pandang rendah, menganggap ianya sebagai tak penting. Tu sunnah saja, tu adab sahaja. Jangan. Waliyatubillah tabaraka wa ta'ala. Beza adab dengan sunnah ni, maksudnya sunnah tu darjatnya lebih tinggi daripada adab, walaupun adab itu merupakan sebahagian daripada sunnah, kerana adab-adab ini daripada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan aku adab, mendidik aku dengan adab-adab dan telah menyempurnakan didikan adab tersebut kepadaku, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan sedikit sebanyak tentang mimpi. Nah, dikata mimpi ini terbahagi kepada dua bahagian. Ada mimpi yang baik, ada mimpi yang tak baik. Mimpi yang baik ini adalah bahagian daripada wahyu, dan mimpi yang tak baik datangnya daripada syaitan. Dalam riwayat disebutkan bahawa mimpi ini adalah 70 cabang daripada cabangnya wahyu ataupun cabangnya kenabian. Dan Nabi SAW menyebutkan bahawa kenabian telah berakhir, akan tetapi yang tinggal hanyalah mubasyirat, iaitu berita-berita baik yang diberikan kepada orang-orang yang beriman melalui mimpi-mimpi mereka. Sama ada kita melihat mimpi itu sendiri, mimpi yang baik itu berlaku kepada, yang kita mimpi tentang diri kita, ataupun kita nampak mimpi baik itu, ataupun kita nampak dalam mimpi baik itu ada orang lain, ada orang yang kita kenal. Seakan-akan orang yang kita kenal tu berada dalam mimpi baik dalam kita. Sebagai contoh, kita mimpi orang tu dia pergi haji bersama kita, ataupun dia pergi umrah bersama kita dan sebagainya. Maka itu merupakan mimpi-mimpi baik. Maka antara adab apabila kita melihat daripada mimpi-mimpi yang baik dan menggembirakan, yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memperlihatkan kita perkara yang baik dan telah memperlihatkan kepada kita salah satu daripada cabang kenabian, iaitu mimpi yang baik. Allahu Akbar. Dan yang kedua, hendaklah kita kongsikan, ceritakan berita baik ini kepada orang lain, kerana perkara-perkara yang baik ini dianjurkan untuk kita berkongsi perkara yang baik, menggembirakan. Seperti yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang Allah Subhanahu taala berikan kepada kamu wahai Rasulullah Muhammad, ceritakanlah kepada orang lain. Akan tetapi ada beberapa syarat yang perlu untuk kita ambil perhatian kalau kita nak ceritakan benda-benda baik kepada orang. Kerana apa? Kerana dalam Al-Quran disebutkan am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullah min fadlih. Kerana akan ada sahaja orang yang cemburu, tak puas hati dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka terkadang ahsan, perkara-perkara daripada perkara nikmat ini tidak diperkatakan. Ini kalau orang tahu, khalas. Tapi kita nak cakap-cakap tentang nikmat banyak-banyak yang Allah berikan kepada kita ni, jangan. Kadang-kadang mendatangkan hasad.
mendatangkan ain. Jadi antara syarat kita menceritakan daripada mimpi yang baik ini adalah kita jangan riak. Bila kita cerita tu jangan kita berbangga diri. Oh, insya-Allah aku akan benda baik berlaku pada aku ataupun aku akan dapat benda yang baik. Dan kalau kita nampak ada orang lain yang kita kenal dalam mimpi yang baik itu, bila kita nak cerita kat dia pun sama juga, kita perhatikan sama ada dia akan riak ataupun tidak bila mendengar daripada cerita tu. Tapi kalau kita tahu kemungkinan dia akan riak, maka kita kiaskan. Maksudnya kita cerita tapi tak sebut yang dia ada dalam cerita tersebut. Kerana mempunyai sifat riak ni adalah haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan menceritakan mimpi itu adalah sunnah. Maka mengelak daripada terjatuh dari perkara yang haram itu lebih utama daripada melakukan perkara yang sunnah. Dan dianjurkan juga untuk kita ceritakan mimpi kepada orang yang boleh kita percayai, orang-orang yang suka kebaikan berlaku kepada diri kita. Maksudnya orang-orang yang rapat dengan kita, ahli keluarga dan sebagainya, ataupun orang-orang saleh yang kita harapkan doa daripada mereka. Bila kita cerita doa yang baik kepada orang saleh, maka dia akan berdoa kepada kita, moga-moga ianya akan berlaku dan sebagainya, semoga Allah berkati kamu dan sebagainya. Maka ceritakan kepada orang-orang yang mengharapkan kebaikan kepada kita dan kita juga boleh percaya kepada mereka. Kadang-kadang orang cerita mimpi dekat Facebook. Boleh ke tak boleh cerita mimpi kat Facebook? Tak salah cerita mimpi dekat Facebook, tapi boleh tak kita jamin sama ada semua orang yang ada dalam Facebook tu kita percaya dan mengkehendaki kebaikan kepada kita? Sebab apa? Sebab kita hidup di zaman fitnah. Zaman fitnah ni antara kaedah yang perlu diamalkan, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak perkara yang buruk dari berlaku itu lebih penting daripada melakukan sesuatu yang perkara untuk mendapatkan manfaat, kepentingan. Kita niat baik nak ceritakan perkara yang baik, tapi kadang-kadang tak semestinya apa yang kita niatkan tu akan berlaku. Maka berdiam diri lebih baik daripada mengatakan sesuatu perkara yang kita tak tahu sama ada ianya akan mengundang kebaikan ataupun keburukan. Jadi pertama tadi, bila kita mimpi yang baik, kita puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita ceritakan kepada orang-orang yang boleh kita percayai. Dan kalau kita percaya ataupun kita tahu dia mampu untuk mentakwilkan, menafsirkan daripada mimpi tersebut, maka kita minta pendapat dia. Adapun dan adab juga bila orang lain ceritakan, jangan kita segera nak takwilkan mimpi tu, walaupun kadang kita tahu. Tapi kalau dia tak tanya, jangan bagi tahu. Tak perlu bagi tahu. Dan kalau kita nak juga bagi tahu, kita kena minta izin daripada dia. Itu merupakan adab-adab yang diajarkan. La ilaha illallah, betapa sempurnanya agama Islam ini, sehingga hatta perkara-perkara tersebut mempunyai adab-adab. Dan yang ketiga, yang pertama tadi kita puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua kita cerita kepada orang yang boleh dipercayai ataupun orang-orang yang kita harapkan doa baik daripada mereka. Yang ketiga itu mengharapkan, kita sendiri yang mimpi mengharapkan kebaikan daripada mimpi yang baik tersebut. Ada beza mentakwilkan mimpi dan mengharapkan kebaikan daripada mimpi. Ini kita kalau tak tahu, jangan suka-suka takwil mimpi, tapi nak mengharapkan kebaikan daripada mimpi baik yang kita lihat itu tak jadi masalah. Sebagai contoh, kita mimpi kita Masya Allah jadi orang alim, jadi ulama, ataupun kita mimpi pergi haji dan sebagainya, maka kita jadikan itu sebagai satu semangat, tanda kebaikan, untuk berusaha menuju kepada arah tersebut, berusaha untuk menjadi seorang alim, berusaha untuk menunaikan haji dalam waktu yang terdekat dan sebagainya. La ilaha illallah. Itu adab-adab mimpi baik. Yang pertama tadi kita sebutkan puji kepada Allah, cerita kepada orang yang kita percayai ataupun harapkan doa baik daripada mereka. Dan yang ketiga itu adalah kita mengharapkan kebaikan daripada mimpi tersebut. Adapun kalau mimpi buruk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu risau tentang mimpi buruk, kerana tiada perkara buruk yang berlaku kepada orang yang bermimpi dengan perkara yang buruk. Subhanallah. Kalau mimpi baik, harapkan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diberikan kebaikan. Adapun mimpi buruk, kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah perkara buruk takkan berlaku. Pada waktu yang sama juga ada adab-adab juga yang diajarkan. Bila kita mimpi buruk, jangan ceritakan ke orang lain tentang mimpi buruk itu.
Jangan kita sebutkan perkara-perkara yang, sebab apa, perkara yang tak baik ini tak perlu diceritakan. Kalau perkara buruk yang sampai kepada kita, cuba jadikan kita ni tempat terakhir, last stop bagi keburukan itu. Tak keluar daripada mulut kita kecuali kebaikan. La ilaha illallah. Tidak keluar daripada mulut kita kecuali kebaikan. Kerana perkara yang buruk ni tidak perlu disebarkan walaupun ianya hanya mimpi. Naam. Dan diajarkan di sini untuk kita bila bangun daripada tidur tengah malam mimpi buruk, kita pusing ke arah kiri, kita hembus 3 kali. Buat isyarat seakan-akan kita nak meludah 3 kali. Kemudian kita beralih ke tempat lain. Naam. Disebutkan bahawa terkadang perkara yang buruk ini berlaku disebabkan ianya keluar daripada mulut seseorang. Patutnya perkara buruk tu tak berlaku, tapi sebab benda tu terkeluar daripada mulut, maka benda tu berlaku. Maka kalau boleh jangan sebut perkara-perkara yang buruk. Kemudian disebutkan di sini baca bismillah sebelum makan dan minum. Baca bismillah sebelum makan dan minum. Jika anda mahu makan atau minum, mulakan dengan mengucap bismillah dan akhirinya pula dengan mengucap alhamdulillah. Bila makan atau minum, gunakanlah tangan kananmu. Apabila makanan itu dihidangkan kepadamu, maka bacalah doa ini, Allahumma barik lana fima razaqtana wa at'imna khairan minhu. Ataupun yang kita biasa baca, wa qina azaban nar. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah buat kami apa yang Engkau rezekikan kepada kami, dan berilah kami makanan yang lebih baik daripadanya. Kecuali jika makanan itu berupa susu, maka anda bacalah begini, Allahumma barik lana fima razaqtana wa at'imna khairan minhu wa zidna minhu. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah buat kami apa yang Engkau rezekikan kepada kami, dan tambahilah kepada kami daripadanya. Sebab tiada makanan yang lebih baik daripada susu, demikian seperti yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basuh kedua belah tangan sebelum menjamah makanan. Sebelum makan, hendaklah anda membasuh tangan terlebih dahulu, dan demikian pula selepasnya. Hendaklah suapanmu itu kecil-kecil dan jangan lupa mengunyah sampai hancur. Jangan mencapai suapan yang baru sehingga anda menelan terlebih dahulu apa yang ada di mulutmu. Makan dari iringan tempat hidanganmu dan jangan menghulurkan tangan ke tengah-tengahnya, kerana berkat itu turun pada yang di iringanmu. Jika ada makanan yang jatuh, jauhkan kotoran yang mengenainya dan bersihkan, lalu makanlah dia. Dan janganlah sampai anda membiarkannya untuk dimakan syaitan. Kemudian jilat semua ibu jarimu dari bekas-bekas makanan itu, dan piring makananmu dari bekas-bekas yang ada di situ, dan makanlah ia. Itu, bersihkanlah piring makananmu dari bekas-bekas yang ada di situ dan makanlah ia. Makanlah dengan memakai jari telunjuk, jari tengah dan ibu jari. Jika anda memerlukan perbantuan jari-jari yang lain, seperti makan nasi atau yang sebagainya, tidak mengapa. Jika anda makan dengan orang ramai, maka hendaklah anda makan apa yang ada di hadapanmu sahaja, kecuali jika buah-buahan. Jangan banyak memandang orang-orang yang hadir, lebih-lebih lagi ketika mereka sedang makan. Jangan berbicara dengan mereka ketika makan bersama mereka, kecuali jika ada yang perlu yang munasabah dengan keadaan itu. Jangan berbicara ketika makanan penuh di mulutmu. Jika terpaksa berkahak atau berhingus, hendaklah anda memalingkan kepalamu dari mereka, atau bangun sahaja dari tempat makan itu, atau pergi ke tempat lain. Jika anda makan di tempat orang, ucapkanlah terima kasih kepada mereka dan berdoalah untuk mereka dengan segala yang baik-baik. Selepas selesai dari makan, bacalah doa ini, Alhamdulillah, Allahumma kama at'amani tayyiban wa sta'milni salihan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadha ta'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Segala pujian bagi Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, sebagaimana Engkau telah memberiku makan yang baik, doronglah aku membuat yang baik pula. Segala pujian bagi Allah yang telah memberiku makan makanan ini, menjadikan rezeki bagiku tanpa daya upaya. Barang siapa yang mengatakan begitu, nescaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni baginya dosa yang terdahulu dan akan datang.
Jangan biasakan diri dengan makanan yang sedap-sedap. Jangan terlalu banyak ingat hendak memakan yang sedap-sedap sahaja dan menurutkan tuntutan syahwat. Kelak anda akan tergolong orang-orang yang pernah disifatkan oleh Nabi SAW sebagai berikut: Syiraru ummati alladhina ghudhu bin na'im wa nabatat alaihi ajsaduhum wa innama himmatuhum alwanu ta'am wa alwanu thiyab wa yatashaddaquna fil kalam. Seburuk-buruk umatku ialah mereka yang dikenyangkan dengan makanan-makanan yang enak-enak, yang dengannya akan bertumbuh jasad-jasad mereka, iaitu gemuk-gemuk. Namun ingatan mereka tiada lari dari menikmati bermacam-macam jenis makanan sahaja, bermacam-macam jenis pakaian sahaja, dan mulut mereka tiada lepas dari suka mencaci orang. Waliyadzubillah. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, man kanat himmatuhu ma yadkhulu batnah, kanat qimatuhu ma yakhruju minha. Barang siapa yang semangat ataupun ingatannya hanya apa yang mengenyangkan perutnya, maka harganya ataupun nilai dirinya adalah apa yang keluar dari perutnya. Nah, di sini Imam Haddad mengingatkan kita tentang adab-adab makan, yang mana antara adab makanan ini adalah makanan dengan berjemaah adalah lebih afdal dan lebih barakah. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa makanan untuk 2 orang boleh cukup untuk 3 orang, dan makanan untuk 3 orang boleh mencukupi untuk 4 orang. Menunjukkan keberkatan makanan makan dengan berjemaah. Dan antara adab daripada makan adalah selain daripada membasuh tangan dan membacakan bismillah di awal dan membaca daripada doanya, adalah dengan membasuh tangan. Membasuh tangan sebelum dan selepas makan. Jadikan suapan itu kecil-kecil. Subhanallah, ni antara perkara-perkara yang terkadang kita lalai daripada melakukannya. Bila nampak makanan sedap, khalas, dah lupa dah nak mengecilkan daripada suapan, dah lupa nak mengunyah sampai hancur. Sebab apa? Tak sabar nak ambil suapan yang kedua. Allahu Akbar. Jangan lupa mengunyah sampai hancur. Jangan mencapai suapan yang baru sehingga anda menelan terlebih dahulu apa yang ada di mulutmu. Dah habis kunyah, dah telan, baru ambil yang kedua. Ni masih ada lagi dalam mulut, kita dah ambil yang suapan yang kedua. Dan makan di bahagian kita, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Sammillah kul biyamin, ya gulam sammillah kul biyamini wa kul mimma yalik. Kata Nabi SAW kepada saudaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa ardah, dia kata, wahai anak kecil, sebutlah nama Allah, ini bacalah bismillah sebelum makan. Kul biyamini, makan dengan tangan kamu, dan wa kul mimma yalik, dan makan apa yang berada di hadapan kamu. Jangan kita nak hulurkan tangan kita dekat tengah. Kalau makan dalam dulang, kat meja tu, ke sana nak ambil, sini nak ambil, semua tempat nak ambil. Tapi kalau makanan yang sedap-sedap tu ada depan kita, kita share lah. Contohnya kalau makan dalam pinggan, depan kita tu ayam, daging, kambing semua, kita share, paskan dekat orang yang mungkin makanan sedap tu jauh daripada mereka, ataupun mungkin dia malu untuk nak minta. Jadi bila makanan sedap ada depan kita, kita bagi kat dia orang. Kalau makan dalam dulang, daging ataupun ayam ada depan kita, kita kopekkan dan bagi kepada orang-orang yang mungkin jauh untuk nak sampai kepada makanan sedap tersebut. Allahu Akbar. Kalau makanan jatuh, tak salah untuk nak bersihkan daripada makanan tersebut dan kemudian makan kembali. La ilaha illallah. Sahabat Nabi SAW satu kali mereka makan, ini sewaktu pergi berdakwah, maka mereka makan di kawasan orang-orang kafir. Maka bila ada makanan kotor, maka dikeluarkan. Sunnah Nabi SAW, ada makanan kotor, katalah ada benda dalam mulut ke apa, dikeluarkan dekat tangan kiri, kemudian dialihkan daripada kotoran ataupun perkara-perkara, contohnya tulang dan sebagainya, kemudian dimakan kembali. Kemudian sahabat lain tengok kepada sahabat ni, maka dikatakan, seganlah sikit nak buat macam tu kan depan diorang ni. Maka dikatakan kepada sahabat tadi, adakah kamu ingin aku tinggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya kerana orang-orang ini yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka betapa mereka mengagungkan sunnah Rasulullah di mana sahaja mereka berada, mereka tak rasa malu untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Naam. Naam. Dan antara sunnah juga adalah untuk menjilat daripada jari selepas makan. Naam, tapi naam, menjilat jari selepas makan. Dan jangan melihat kepada makanan ataupun melihat kepada mulut orang yang tengah makan. Dan antara adab juga, jangan kita ambil gambar. Kadang-kadang bila ada majlis-majlis, orang-orang salih datang tengah makan, kita ambil gambar. Itu pun bukan daripada adabnya. Sewaktu dekat la salam fi ta'am, disebutkan tak ada persalaman sewaktu tengah makan. Jadi bila sebelum dan selesai makan ataupun sewaktu makan tu, tak perlu untuk nak bersalaman dengan khususnya bila ada tetamu, orang-orang salih dan sebagainya. Biar dia makan sampai puas, dah habis. Lepas dia dah selesai, baru kita salam ataupun baru kita ambil gambar. Sewaktu makan, bukan adab untuk kita nak ambil gambar ataupun untuk melihat daripada mulut orang yang sedang makan. Dan bila ada makanan dalam mulut, jangan bercakap. Bila ada makanan dalam mulut, tak perlu nak bercakap. Nah. Dan antara adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi tak cerewet tentang makanan. Apa yang ada dimakan, apa yang tak kena dengan selera Rasulullah ditinggalkan, tapi tidak dicela makanan tersebut. Dan pada waktu yang sama, Nabi tak memuji daripada makanan. Apa yang dimaksudkan Nabi SAW tidak memuji daripada makanan? Iaitu kalau makanan itu disukai, maka dipuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan puji makanan. Makanan dia subhanallah, beras dia panjang-panjang, ayam dia cukup rasa dan sebagainya lah. Macam kita kan, bila kita nak cerita tentang makanan sedap tu, subhanallah, detail kita cerita tentang makanan. La, Rasulullah SAW tidak memuji kepada makanan wala yamdah, wala yadhum, dan tidak juga mencela daripada makanan. Akan tetapi apabila dimakan makanan yang suka, kena dengan selera Rasulullah, maka dipuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun makanan yang tidak kena dengan selera atau yang tidak ingin dimakan, maka ditinggalkan tanpa mencela daripada makanan tersebut. Dan jangan cerewet. Kadang-kadang cerewet, ni tak sedap, kurang tu, kurang ni, terlampau particular, terlampau detail, kurang sikit tak boleh, terlebih sikit tak boleh, dan sebagainya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik untuk menghidupkan daripada adab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disebutkan, adab-adab tidurnya, adab-adab makannya dan sebagainya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik untuk menghidupkan adab-adab Rasulullah dan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, kerana dalam setiap adab dan sunnah itu terdapat cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makin banyak cahaya kenabian ada pada diri kita, maka insya-Allah makin banyak keberkatan dan rahmat daripada Allah yang akan turun pada diri dan ahli keluarga kita, insya-Allah. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan fi'lan karama, warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr, rabbana waslih lana kulla syu'un وأقر رب الرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفى بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.